Ekoran ketersediaan insentif yang tinggi dan pelaburan bernilai tambah rendah. Malaysia mempunyai lebih 100 jenis insentif, 30 agensi promosi pelaburan IPA. Dengan pola perubahan global, susulan perkembangan teknologi perubahan iklim, evolusi insentif di Malaysia diperlukan untuk menyokong kegiatan ekonomi dan melalui penyelarasan yang lebih berkesan. Untuk bergerak ke depan, Plan Induk Perindustrian Baru 2030 akan diumumkan pada suku ketiga 2023 untuk melakar hala tuju pembangunan perindustrian yang bertumpukan aktiviti berkualiti tinggi dan pengambilan bakat tempatan. Selari dengan plan ini, agensi promosi pelaburan dan insentif pelaburan akan distruktur semula ke arah kadar cukai berperingkat berasaskan hasil mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi. Pemantauan pelaburan yang menerima insentif juga akan diperkasa. Antara isu utama pelabur asing ialah kurangnya bakat tempatan yang membolehkan mereka melabur dan beroperasi di Malaysia. Sedangkan pada masa yang sama kita memberikan beasiswa kepada lebih 1,000 pelajar dalam bidang kejuruteraan di Jepun, Korea, Perancis dan Jerman. Maka bagi menangani isu ini, kerajaan akan menyelaras kerjasama antarabangsa dengan syarikat multinasional asing untuk menyediakan peluang perantisan di negara pemegang beasiswa menuntut. Maknanya pelajar dibenarkan untuk menyempurnakan kos perkhidmatan mereka dengan syarikat tersebut sama ada di Korea atau di Perancis. Kedua, pelaburan dalam sektor keutamaan, Electrical and Electronic, E&E, dan aeroangkasa. Kerajaan cadang untuk melanjutkan galakan cukai kepada syarikat penghilangan yang memindahkan operasi ke Malaysia dengan kadar cukai 15% kepada SISUD sehingga 2024. Melanjutkan insentif cukai pendapatan serta allowance cukai pelaburan sehingga 31 Disember 2025 dalam bidang aeroangkasa bagi menggalakkan pengembangan kapasiti syarikat sedia ada dan menarik pelaburan daripada syarikat baru. Bank Pembangunan Malaysia Berhad menyediakan sehingga RM6 bilion pembiayaan strategik khusus untuk menggalakkan agenda mampan dan otomasi skim sokongan dalam bentuk ekuiti dan modal kerja pusingan kepada syarikat berpotensi tinggi yang masih terjejas dengan COVID-19. Kerajaan juga memandatkan Tun Razak Exchange sebagai hub keuangan antarabangsa Malaysia. TRX perlu berusaha menarik industri keuangan global supaya berupaya menjadi destinasi utama pelaburan asing berkualiti tinggi. Kerajaan juga bercadang untuk memperkukuh pembangunan Iskandar Malaysia di Johor melalui pewujudan zon khas keuangan dengan pakej imbuhan yang berdaya saing bagi menarik pelabur antarabangsa dan pekerja profesional dan berpengetahuan terutama yang di Singapura tapi mampu menetap di Malaysia dengan kemudahan dan galakan yang kita sediakan. Bagi mendukung dan menggalakkan kemasukan pelabur, peniaga dan pelancong, kerajaan bercadang untuk membesarkan dan meningkatkan keupayaan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan lapangan terbang Subang. Dan ini akan diterajui oleh kedua-duanya, Subang juga diterajui oleh MAHB, dijangka memanfaatkan pertumbuhan ekonomi pada kos yang jauh lebih rendah berbanding dengan cadangan pembinaan satu lapangan terbang baru di Kulim yang dianggarkan berbelanja 7 bilion ringgit yang tidak boleh dipertimbangkan dalam keadaan sekarang. Tumpuan juga diberikan bagi menyokong projek pembangunan pelabuhan Sanglang di Perlis untuk dapat menjana pertumbuhan yang lebih segar di Perlis bagi mengendali kargo petroleum dan kargo pukal yang akan memberi nilai tambah kepada ekonomi Perlis. Dalam masa yang sama, kerajaan akan membina struktur baru hakisan pantai antara Kuala Sanglang Perlis ke Kuala Jerlun, Kubang Pasu, Kedah. Dan bagi menyokong perkembangan perdagangan antarabangsa, kerajaan mendukung cadangan pembangunan pelabuhan utama di Pulau Keri oleh pihak swasta.